Assalamualaikum dan salam hormat. Saya Faris Daniel dan ini adalah program Cerita di Sebalik Berita. Baik, untuk segmen pertama tadi kita ada sidang media daripada pengurusi pasukan khas Jihad Tangani Inflasi yang banyak menyentuh berkaitan dengan situasi inflasi di negara kita. Jadi untuk segmen ini pula saya ingin menyentuh mengenai angin PRU ke-15 yang semakin bertiup kencang. Dan menjelang hujung minggu ini pula, Parti PAS akan menganjurkan Muktamar Tahunan PAS ke-68 yang akan berlangsung di Kedah pada 3 September ini. Dan pastinya muktamar kali ini tumpuan diberikan soal siap sedia hadapi PRU kerana muktamar PAS itu adalah terakhir sebelum PRU. Jadi kita ingin lihat apa persiapan PAS dalam muktamar nanti dan juga komen pendirian parti itu terhadap desaan supaya PRU diadakan segera. Bersama dengan saya, Muhammad Muhammad, Wakil Astro Awani di Kelantan. Muhammad, apa perkongsian yang boleh dibawa susulan temu bual Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amarni Abdullah tentang hal ini? Muhammad. Baik, terima kasih Faris. Seperti yang kita ketahui, Timbalan Menteri Besar Kelantan, Datuk Muhammad Amarni Abdullah seringkali mendapat perhatian media di mana setiap kali komentarnya bukan sahaja menjadi tajuk utama berita, sebaliknya selalu diviralkan di media sosial. Dan seperti yang diperkatakan oleh Timbalan Menteri Besar yang juga Naib Presiden PAS itu, bahawa partinya akan menganjurkan ataupun mengadakan muktamar tahunan yang akan dilangsungkan di Kedah pada awal September nanti, di mana tumpuannya mungkin kepada persiapan untuk menghadapi pilihan raya umum. Dan muktamar pada kali ini pada bulan depan ini merupakan muktamar terakhir sebelum menjalannya pilihan raya umum. Kita tahu muktamar PAS itu tiada pemilihan yang dilangsungkan, namun sudah pasti perwakilan akan diberikan peluang untuk mengemukakan usul pada persidangan muktamar itu, dan sudah pasti usul antara yang menjadi tumpuan berkenaan dengan hubungan yang dikatakan retak menanti belah muafakat nasional, sama ada ingin dipertahankan ataupun sebaliknya. Walaupun kita tahu di Kelantan sendiri PAS UMNO telah pun mengisytiharkan bahawa mereka akan bergerak solo dan akan menentang parti PAS, namun PAS Kelantan masih lagi menaruh harapan supaya UMNO berlembut hati ataupun bersedia untuk kembali bersama dalam muafakat nasional. Begitupun soal calon pilihan raya juga turut menjadi tumpuan, di mana PAS memaklumkan pihaknya seperti kebiasaan menjadi amalan PAS menampilkan 30% muka baru untuk calon yang bertanding pada pilihan umum ke-15, di mana 30% tersebut mewakili calon daripada Muslimat dan juga daripada pemuda. Jadi apa kata, kita dengarkan apa yang dijelaskan oleh Datuk Muhammad Amarni Abdullah. Calon yang kalau kita nak ambil kota, potensi untuk menang itu. Sebab kita lebih utamakan kemenangan. Tapi kita selalunya memang ada orang muda, ada perempuan pun, wanita pun ada. Itu memang amalan kita. Dan setiap kali pilihan raya baru umum, biasanya dalam 30% tu muka baru. Mana PAS dah buat gitu dah? Tak, memang itu amalan kita. Muka baru tu dalam 30%. Sejak dulu lagi. Cuma 30% tu ada wanita, ada lelaki, ada ulama. Tapi 30% tu memang itu amalan kita. Mana muka baru? Maksudnya 30% tu muka baru. Muka baru. Jadi PAS dah start Sekarang ni kita sedang membuat kajian tentang ahli-ahli parti. Dari segi pencalonan, tapi belum final lagi. Kita sedang tengok baru ni kita buat kajian, apa yang kita panggil kajian awal pilihan raya, iaitu kita minta pandangan daripada cawangan-cawangan di seluruh negeri, siapa yang dia orang rasa sesuai untuk dicalonkan di peringkat parlimen, dan juga lepas ni kita akan proses yang lain pula lah. Dah biasa kita buat sampai 2-3 proses sebelum kita putuskan siapa yang patut jadi calon. PAS juga berpandangan rakyat tidak mengharapkan pilihan raya umum itu diadakan pada waktu ini kerana parti itu melihat ia sebagai desakan yang bersifat politik dan juga ada agenda tersirat. Tapi pada masa sama, parti itu menjalankan kajian berhubung mood pengundi dan juga ahli-ahli PAS tentang pencalonan calon. Setakat ini bagaimana proses kajian tersebut dan juga bagaimana agaknya mood pengundi di sana?
Sebenarnya proses pemilihan ataupun calon yang ingin ditampilkan, diketengahkan itu sebenarnya melalui beberapa proses di mana proses awalnya calon yang datang daripada cawangan itu akan diketengahkan ataupun dipilih secara rawak sebelum dihantar ke peringkat PAS kawasan. PAS kawasan pula akan melihat kriteria sama ada calon berkenaan memenuhi kriteria seperti berpendidikan tinggi, berlatar belakangkan ulama ataupun tergolong daripada tokoh korporat ataupun ahli perniagaan, dan nama-nama calon itu tersebut diserahkan kepada ibu pejabat negeri sebelum dihantar kepada jawatan kuasa pemilihan nama calon. Dan pada sidang media ataupun pada pertemuan saya dengan Datuk Muhammad Ammar itu turut menjadi tumpuan ialah berkenaan dengan desakan PRU awal itu seperti yang diutarakan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, dan PAS berpendirian dan menegaskan bahawa tidak perlu pilihan raya awal kerana rakyat pada ketika ini meminta kerajaan menumpukan soal kos sara hidup, menumpukan soal kenaikan harga barangan yang mana itu lebih penting, dan rakyat katanya tidak terdesak untuk meminta supaya diadakan pilihan raya awal kerana mereka sudah merasa senang dan juga merasa selesa dengan kerajaan yang ada pada hari ini. Itu pandangan yang disuarakan oleh Datuk Muhammad Ammar. Kita tahu PAS merupakan sebahagian daripada kerajaan dan mereka juga berada dalam keadaan selesa. Itu reaksi yang diberikan selepas Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mengutarakan berkenaan dengan desakan pilihan raya awal ini di taklimat UMNO khas. Kita tahu rata-rata rakyat pada ketika ini sebenarnya kalau kita bercakap soal konteks di Kelantan ini, kebanyakan rakyat yang berada lapisan umur 40 ke bawah ini, mereka seolah-olah tidak mengikuti perkembangan politik semasa. Apa yang saya dapat perhatikan dan juga dapat kongsikan bersama dengan Faris, kebanyakan mereka golongan muda khasnya, mereka lebih senang kalau mereka dapat bekerja, dapat mencari makan ataupun dapat meningkatkan sumber keuangan mereka dari memikirkan soal politik. Dan mungkin reaksi-reaksi daripada kalangan masyarakat Kelantan ini dijadikan pedoman buat kerajaan negeri dan PAS khasnya untuk merasakan tidak perlu diadakan pilihan raya awal. Itu Faris. Serba sedikit tentang persediaan PAS menjelang muktamar tahunan PAS ke-68 dan juga PRU ke-15. Tapi Muhammad Fandi, saya nak juga menyentuh lagi beberapa hari ini kita nak sambut Hari Kemerdekaan pada 31 Ogos. Jadi bagaimana agaknya kehangatan sambutan Hari Kebangsaan di Kelantan itu sendiri, Muhammad Fandi? Sebenarnya sudah lebih 2 tahun kita tidak meraihkan sambutan bulan kemerdekaan yang saban tahun kita tahu sebelum Covid melanda ini, rata-rata baik bangunan kerajaan ataupun rumah di Kelantan ini khasnya mereka seringkali mengibarkan bendera Malaysia dan juga bendera Kelantan bagi melahirkan ataupun menyemarakkan bulan kemerdekaan itu. Dan di Kelantan ini juga pelbagai aktiviti sempena dengan bulan kemerdekaan turut dianjurkan. Bukan sahaja oleh badan bukan kerajaan, sekolah, institut pendidikan tinggi. Sebaliknya rakyat yang masih lagi ada sikap patriotik, mereka meraihkan dengan cara mereka sendiri. Saya juga berkesempatan semalam dan beberapa hari lepas melihat antara aktiviti yang dilakukan sempena meraihkan sambutan bulan kemerdekaan ini adalah mengibar jalur gemilang, dan ada juga yang menjahit bendera Malaysia yang dianggap terpanjang di Kelantan iaitu sepanjang 72 meter, dan program ataupun jahitan bendera Malaysia itu dilakukan oleh Institut Kampus Perguruan Kota Baru, di mana ianya disertai oleh 36 siswa-siswi ataupun bakal guru yang memulakan jahitan bendera terpanjang di Kelantan itu sejak daripada 7 Ogos lepas dan akan diraihkan ataupun dikibarkan pada malam 31 hari bulan Ogos. Saya kira mungkin peluang rakyat boleh bergerak bebas ini diambil kesempatan oleh mereka untuk sama-sama meraihkan sambutan bulan kemerdekaan, dan di Kelantan juga kerajaan negeri tetap akan mengadakan sambutannya kebiasaannya di Stadium Sultan Muhammad keempat Kota Baru, Faris. Baik, itu tadi adalah mungkin serba sedikit cerita tentang kemeriahan
menjelang Hari Kemerdekaan dan juga menjelang muktamar tahunan PAS ke-68 yang bakal berlangsung 1 September hingga 4 September dan ia bakal berlangsung di Alustar Kedah. Itu perkongsian daripada Muhammad Fadi Muhammad, Wakil Astro Awni Kelantan. Saya kira itu saja untuk cerita hari ini. Saya Faris Daniel. Assalamualaikum dan salam hormat.